Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya HT Rahman dalam video Presi Account. So hari ini saya akan membincangkan topik Presi Account bab 8 tajuk tingkatan 4 iaitu pelarasan pada tarikh imbang duga dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal. Okey. So dalam tajuk ini kita akan belajar berkaitan dengan jenis pelarasan. So jenis pelarasan yang ada adalah pelarasan akaun nominal, hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih, susut nilai dan susut nilai terkumpul. Okey. So kita kenal pasti terlebih dahulu jenis-jenis pelarasan. So pelarasan pada tarikh berlaku pada tarikh imbang duga lah. Selepas kita buat imbang duga, kita mesti menyemak untuk kita membuat pelarasan di dalam imbang duga. So yang pertama mesti berlaku adalah belanja prabayar dan belanja belum bayar, hasil belum terperoleh dan hasil belum terima, hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih. Soalan yang kelima, susut nilai dan susut nilai terkumpul. Seterusnya pelupusan aset dan mana-mana kesilapan dan ketinggalan. Okey. Dan kita tengok terlebih dahulu dalam akaun pelarasan akaun nominal. Pelarasan akaun nominal ni berkaitan dengan belanja dan hasil. Okey, kita tahu bahawa belanja ada dua permasalahan yang ada, iaitu prabayar dan belum bayar. Apa itu prabayar? Prabayar ni adalah perbelanjaan untuk tempoh perakaunan yang akan datang dibayar awal pada tahun semasa, dibayar bulan ni untuk bulan depan punya pembelanjaan. So mesti ditolak. Nilai belanja yang dekat imbangan duga mesti ditolak dengan nilai yang dibayar untuk bulan hadapan tu. So, untuk kita tinggalkan belanja bagi tahun semasa sahaja ataupun dalam tempoh perakaunan. So kalau dia bayar 2,000, dia bayar 2,000, so 200 tu adalah lebihan ataupun pembayaran prabayar. Jadi untuk imbangan duga kita, untuk kita masukkan dalam akaun untung rugi, kita akan masukkan 1,800. Sekarang 1,800 bukan 2,000. 200 ni prabayar, so merupakan aset semasa. So belanja prabayar merupakan aset semasa. Okey, seterusnya belanja belum bayar. Belanja belum bayar ni adalah belanja yang belum dibayar dalam tempoh perakaunan. Contohnya sewa bulan ni belum dibayar ataupun sewa bulan lepas belum dibayar, sehingga berakhir tempoh perakaunan. Okey, so nilai yang terkurang bayar itu ataupun belum bayar mesti kita campurkan dengan belanja yang telah dibayar untuk mengira belanja tempoh perakaunan. Sebagai contoh, sewa yang dibayar adalah 2,000, yang belum dibayar adalah 300. Jadi mesti tulis dekat akaun untung rugi sebanyak 2,300, bukannya 2,000. Dan akaun belum bayar ini kita akan letakkan nilai 300 itu di dalam liability semasa. Okey, so kita sambung tajuk hasil. So hasil belum terperoleh. So apa itu hasil belum terperoleh? Hasil yang daripada tahun perakaunan yang akan datang. Dia membayar, dia menerima hasil untuk tahun perakaunan akan datang. Tapi dia terima pada tempoh perakaunan semasa ataupun tahun perakaunan semasa lah. Okey. So maksudnya dia menerima lebih. Sepatutnya dia terima 5,000, dia dapat hasil 6,000. Jadi pengiraan dia 1,000 tu adalah hasil belum terperoleh. Okey, so untuk kita catat di akaun untung rugi, bahagian hasil kita akan catat dengan amount 5,000. So untuk 1,000 tu kita akan masuk dia merupakan liability. So dia masuk di bahagian liability. Dan dia beritahu mesti ditolak daripada hasil yang diterima
So hasil tempoh perakaunan sahaja lah. Kita akan tulis dekat akaun untung rugi, iaitu hasil tempoh perakaunan sahaja. Bagi hasil belum terima, untuk hasil belum terima, hasil yang masih belum diterima untuk tempoh satu tempoh perakaunan lah. Maksudnya dalam tempoh tu hasil masih belum diterima. So nilai sebagai contoh 500 hasil, so yang belum diterima adalah 500 lagi. So dia perlu tambah, dia boleh campur hasil yang telah diterima dengan yang belum diterima, so dia jadi 1000. So 1000 ini perlu dimasukkan dekat akaun untung rugi. Okey. Dan untuk hasil belum terima, kita akan masuk di bahagian aset semasa lah. So kalau nilai dia yang belum diterima itu 500, so kita akan tulis 500 lah di bahagian aset. Okey, so itu berkaitan dengan pelarasan akaun nominal. Okey, so kita pergi pula kepada hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih. So hutang lapuk ni hutang yang kita pasti tak dapat semula. Antara faktornya adalah yang hutang dengan kita tu dah hilang, gagal dikesal, ataupun kita tahu bahawa syarikat dia diisytiharkan muflis ataupun dia diisytiharkan muflis. Okey. So hutang lapuk, kalau dalam akaun kita nak masukkan, kita debitkan hutang lapuk. Kenapa debit hutang lapuk? Hutang lapuk ni adalah belanja dan kita kreditkan di akaun belum terima. Okey. Di dalam akaun untung rugi pula, kita debitkan akaun untung rugi dan kreditkan hutang lapuk lah. Okey, so hutang lapuk ni hutang yang kita tidak akan dapat semula lah. Okey. Peruntukan hutang ragu. Apa itu peruntukan hutang ragu? Peruntukan hutang ragu adalah anggaran ataupun kita buat jangkaan yang ada pelanggan kita, ada penghutang kita yang tidak boleh bayar, kita meragui ataupun kita jangkakan tak boleh bayar. So kita merujukkan peruntukan hutang ragu melalui peratus lah yang ditetapkan oleh syarikat. So biasanya kalau kita debit hutang ragu ni di bahagian belanja untuk pertambahan ataupun kita tengok pertambahan atau pengurangan. So untuk pertama, pertambahan hutang ragu dia di bahagian debit lah ataupun dia bahagian belanja, dan peruntukan hutang ragu biasanya di sebelah kredit. Okey. So pertambahan atau pengurangan hutang ragu, so kita tengok. So untuk pertama, kalau pertambahan hutang ragu, kita akan masuk di bahagian belanja lah dan kredit peruntukan hutang ragu. Begitu juga kalau pengurangan peruntukan hutang ragu, kalau peruntukan dia berkurang, so dia akan jadi hasil. So hasil pengurangan hutang ragu akan masuk sebelah kredit dan didebitkan peruntukan hutang ragu. Hutang ragu ni mengikut, peruntukan hutang ragu ni mengikut peratusan yang ditetapkan setiap tahun lah, mengikut nilai daripada akaun belum bayar. So dia mempengaruhi banyak atau sedikit adalah daripada baki akaun belum terima. Dia daripada akaun belum terima, bukan belum bayar. Hutang akaun belum bayar, hutang kita dengan orang. So hutang kita dengan orang, kita tak boleh ragukan ataupun hutang lapuk kan. Okey, tadi kita cerita tentang hutang lapuk. Seterusnya kita tengok hutang lapuk terpulih. Apa tu hutang lapuk terpulih? Hutang yang lapuk tadi kita rasa dah memang tak boleh bayar, tetapi sekiranya ada orang tu dia datang, dia cari untuk menyelesaikan hutang yang telah lama dia tak bayar, so nama dia adalah hutang lapuk terpulih. So hutang lapuk ni terpulih ni kita berjaya mengutip semula hutang lapuk yang lepas. So hutang lapuk terpulih akan menjadi hasil lah. So kita debitkan tunai kerana duit masuk dan kreditkan hutang lapuk terpulih. So dalam di antara hutang lapuk dengan untung rugi, so kita kreditkan untung rugi, akaun untung rugi, dan debitkan akaun hutang lapuk terpulih lah untuk kita masukkan di dalam akaun untung
Okey, seterusnya kita masuk kepada susut nilai dan susut nilai terkumpul. So susut nilai adalah merupakan nilai kejatuhan nilai aset bukan semasa. So aset bukan semasa ni kalau kita dah gunakan, nilai dia makin menyusut. Contohnya kalau kita beli sebuah kereta, kita nak jual balik kereta pada tahun hadapan, kita tak boleh jual dengan harga yang sama. So itulah bermaksud susut nilai. So susut nilai ni adalah kejatuhan nilai aset bukan semasa disebabkan oleh faktor kenderaan tu lama telah digunakan, so dia akan menjadi nilai dia akan lebih rendah lah. So susut nilai terkumpul pula adalah susut nilai yang terkumpul daripada jumlah susut nilai pada setakat tarikh perakaunan sejak daripada mula aset itu dibeli. Contoh susut nilai terkumpul, contoh kereta itu dibeli pada tahun 2015. So susut nilai setiap tahun itu ditambah sehinggalah pada tahun, contohnya tahun 2021 adalah masa terkini ataupun tarikh semasa kereta itu. So kita tambahlah, so dia jadilah terkumpul, susut nilai terkumpul. Okey. So dalam susut nilai terkumpul ni, kalau kita nak cari susut nilai, dia menggunakan 3 kaedah lah. So antara yang pertama ni adalah kaedah garis lurus ataupun dikenali sebagai angsuran tetap, dan juga kaedah atas modal, kaedah atas kos. Okey. Susut nilai kita boleh cari melalui harga kos aset tu tolak dengan nilai scrap bahagi dengan bilangan tahun penggunaan, ataupun kita boleh mengkira susut nilai iaitu peratus susut nilai, contohnya 20%, darab kos asal aset, harga kereta RM50,000, 20% darab RM50,000, so darab dengan tempoh tahun dia. So kalau kereta tu dah 5 tahun, so kita darab 5 tahun. Okey. So itu kaedah pengiraan susut nilai bagi garis lurus angsuran tetap, kaedah atas kos. Okey. So kita tengok pula kaedah baki berkurangan. So kaedah baki berkurangan ni kita akan kira sebagai contoh dia susut nilai peratus yang diberikan, sebagai contoh 20% darab dengan nilai buku aset. Nilai buku aset ni nilai yang telah ditolak, nilai kos tolak dengan susut nilai terkumpul. So kita akan dapatlah menggunakan kaedah baki berkurangan. Sebagai contoh 20% darab dengan kos, harga kos kereta RM50,000 dan harga susut nilai kereta RM5,000. So yang terkumpul, susut nilai terkumpul, so barulah kita boleh darab dengan 20%. Okey. Dan kaedah terakhir adalah kaedah penilaian semula. Penilaian semula ni adalah kaedah susut nilai kita ada susut nilai aset awal tahun ditambah dengan belian aset baharu. So sekiranya ada pembelian aset baharu, so kita kena tambahlah, so tolak dengan nilaian aset akhir tahun. So kita kena tolak nilaian aset akhir tahun tu berapa nilaian aset dia. So kita dapatlah nilaian susut nilai tersebut. Okey. So biasanya kalau kita belajar, bagi pelajar kita menggunakan 2 kaedah lah, iaitu kaedah garis lurus dan kaedah baki berkurangan ni. Okey. So macam mana kita nak merekodkan susut nilai? So pertama kita debitkan akaun susut nilai aset dan kita kreditkan susut nilai terkumpul aset. Okey. So susut nilai aset semasa kreditkan susut nilai terkumpul. So kalau dekat akaun untung rugi, so kita debitkan akaun untung rugi dan kita kreditkan akaun susut nilai. Okey. Bagi akaun susut nilai terkumpul aset, so debit akaun untung rugi, so kita kreditkan akaun susut nilai terkumpul aset. Okey. So itu antara kaedah merekod susut nilai. Okey. So insya-Allah saya akan tunjukkan dalam video seterusnya macam mana kita menjawab soalan berkaitan dengan tajuk susut nilai
bukan susut nilai accept, bukan semasa. Okey, so sekian saja untuk hari ini. So assalamualaikum.